Saya dari rumah bonda. Pasal lepak dengan kawan. Pasal apa ni? Kenapa serabut sangat ni? Lepak mamak, takkanlah nak pakai kot yang kasut kilat semua. Saya tanya je pun. Awak tak beritahu saya pun awak lepak dengan kawan awak. Saya ingat pasal bisnes. Itu sebab pentingnya awak beritahu saya. Kita orang lepak, bincang masalah. Saya bagi tahu diorang, dia orang bagi solution. Kalau saya beritahu awak, nanti awak sibuk nak tanya. Awak kata saya ni penyibuk? Saya ni isteri awak tau. Kita dah janji kan apa-apa pun kita share sama-sama. Oh, kita janji. Macam mana saya nak tepati janji saya kalau awak tak buat macam tu? Awak cakap ni, saya tak faham lah. Awak cerita apa dekat ibu? Cerita apa? Tak ada. Awak cakap dekat ibu yang awak syak saya ada skandal. Betul? Amanda, awak baru syak je. Awak tak confirm pun lagi. Awak tahu tak, bila awak cakap macam tu, itu dah jatuh fitnah. Awak tak fikir ke apa yang ibu akan fikir pasal saya? Menantu tetap menantu. Sepatutnya awak sebagai isteri, jaga aib suami. Bukannya jaja cerita kat orang lain walaupun ibu awak sendiri. Jing. Dah mula-mula sedutan drama tu pun dah membuatkan topik kita panas pada hari ini dan pelbagai komen daripada penonton-penonton sekalian pun membuatkan saya merasai bahang topik pada hari ini. Awak nak bacakan? Saya baca boleh? Saya baca satu dulu sebagai mukadimahnya daripada Puan Halijah Hanif dulu. Baik. Salam sayang semua, hal rumah tangga tak boleh kongsi dengan semua orang kecuali keadaan jadi terlampau bermasalah. Tanya pandangan dengan orang yang betul-betul rapat tu kira okeylah. Dengan ramai orang tak perlu sangat, kata Puan Halijah. Okey, betul. Saya setuju. Saya rasa saya setuju dengan apa yang Puan Halijah mengatakan. Tetapi tak tahulah tetamu-tetamu kita bersetuju ataupun tidak. Di studio kita bersama dengan pasangan suami isteri, Kat Parish dan juga Shikin Mak Embong. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Sedondon. Itulah tak sengaja sebenarnya. Tak sengaja. Okey, kami percayalah tak sengaja. Dan dari hujung sana Syirah, kita bersama dengan tak lain tak bukan Encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi kita. Sihat Encik Zaid? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, baik, sebagai mukadimahnya mungkin elok ataupun moleklah saya tujukan terlebih dahulu kepada Encik Zaid. Kita bercakap tentang rahsia rumah tangga. Sebentar tadi saya dan juga Sugi ada katakan bahawa rahsia rumah tangga ini berbeza mengikut orang. Ada orang rasa rahsia kewangan antara suami isteri bukan lagi sesuatu peribadi. Ada orang rasa prestasi anak-anak bukanlah sesuatu untuk disorok antara suami isteri. Boleh, tak ada masalah untuk dikongsi. Tetapi rahsia dalam rumah tangga apa yang perlu kita faham sebenarnya Encik Zaid? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin cakap. Betul, rahsia rumah tangga ni satu benda yang orang kata itu sajalah kita ada kot. Rahsia rumah tangga kalau kita tengok perkataan rahsia itu sendiri, dia terbalik dengan open, terbuka. Kan dia setiap benda dalam dunia ni dia ada pasangan dia. Rahsia terbuka. Yang terbuka tu tak semestinya semua orang tahu, kena tahu kot sebab tak semua orang nak tahu pun pasal kita kan. Betul. Kena ada juga sesuatu benda, elemen yang privacy. Kalau tengok rahsia rumah tangga dia ada 4 elemen besar dia. Pertama sekali itu adalah asas kepercayaan. Trust. Asas kepada kepercayaan ialah kebolehan jaga rahsia. Kalau tidak, cerita je semua keluar, semua bocor, habislah kan. Siapa nak percaya kat kita. Yang kedua, privacy. Privacy di zaman data ni, zaman sekarang ni data is king, betul tak? Betul. Segalanya data. Jadi kalau benda tu bocor, dia boleh mengancam privacy. Keluarga dah boleh, macam Syirah sebut sikit tadi, boleh mengancam kewangan juga. Betul. Scam dan sebagainya, orang boleh guna benda tu untuk membahayakan kedudukan kita. Yang ketiga ialah rahsia rumah tangga ni penting asas kepada open communication. Sebab kalau tak ada privacy ni, kita nak open pun tak berani. Betul. Kan? Which is related dengan yang keempat, iaitu hilang perasaan takut dan bimbang antara pasangan. Kat dengan Shikin tak ada rasa takut apa-apa. Nak balik kerja stres kan? Balik kerja stres nak cerita. Boleh je cerita. Sebab dia tahu Shikin akan jaga rahsia dia. Dan sebaliknya pun sama. Kalau tak ada benda tu, aduh, nak share kat mana kita kan? Payah juga. Yelah, dan nama suami dan isteri. Betul. Kalau antara pasangan pun kita rasa takut macam tak kena kan? Jadi bagi Shikin dan juga Kat, apakah antara elemen-elemen yang dianggap sebagai rahsia? Tidak perlulah dikongsikan bersama orang lain. Dia banyak sebenarnya rahsia. Banyak rahsia. Banyak rahsia kan. Ada rahsia yang kita boleh share, ada rahsia yang kita tak boleh share. Rahsia yang boleh share dengan isteri, ada rahsia tak boleh share.
Ada benda aku tak boleh share ni. Tapi kadang-kadang, maaf saya mencelah, kadang-kadang kita tahu benda tu tak boleh share. Tapi dalam hati ni, aku macam tak share lah dengan kawan aku. Rasa tak macam tu? Itulah jadi macam, kau jangan cakap orang tau. Lepas tu kawan pula dah tahu rahsia tu. Ramai tahu. Kau jangan cakap orang tau. Dia cakap aku. Itu jadi benda tu berjangkit. Sebab itu nama dia rahsia. Rahsia. Tapi bila kita nak selongkar, kita tak nak selongkar yang benda yang open. Kita nak selongkar benda yang rahsia. Dia ada rahsia. Jom tengok. Contoh, tengok benda. Benda yang tersorok tu lagi orang nak tengok. Betul. Kan? So bila kita buka topik rahsia di dekat orang, orang lagi nak mendengar. Lagi suka. Lepas tu dia orang akan cakap, dia orang tu tak happy sangat. So benda tu yang akan efek relationship antara suami dan isteri. Tu sebab kita kena berahsia. Banyak apa cerita-cerita dekat Selok Akasia ke semua kan. So drama-drama ni sampai saya buat lagu sebab tu. Sebab drama yang berlaku dekat rumah ni sekarang ni dah berlaku dekat luar. Lepas tu orang akan nampak dan orang akan menokok tambahkan lagi. Faham. Apatah lagi kalian berdua nama yang dikenali. Mungkin kalau boleh saya sentuh sedikit. Kita faham apa yang Abang Kat katakan tadi. Tetapi untuk Kak Syikin sendiri, nama kalian berdua dikenali, peminat-peminat kalau boleh sekecil-kecil pun nak tahu hal yang berkaitan dengan kalian berdua. Tetapi apa agaknya aspek yang dalam rumah tangga kalian berdua yang kalian berdua je kalau boleh tak nak orang lain tahu. Mungkin cerita dalam bilik tidur mungkin. Mungkin juga rahsia pasangan yang kita tak boleh wawarkan dalam aspek rumah tangga kalian berdua. Kak Syikin. Macam saya banyak benda macam dari segi masalah rumah tangga ataupun benda kecil dari segi financial ke apa ke. So seboleh-bolehnya benda tu biar kami berdua saja yang tahu. So macam bila kita ada masalah, salah faham ke kadang-kadang pasal kerja ke, benda yang kita tak perlu nak expose, kita tak payah expose. Saya lebih suka tunjukkan kepada semua orang yang rumah tangga yang bahagia, happy, tanpa masalah. Sebenarnya masalah tu ada. Kan? Dia macam-macam cabaran, especially of course lah kan. Kan banyak kan. So cuma benda-benda tu mana yang kita boleh kita simpan seboleh-bolehnya. Sebab kalau ada benda yang rasa macam tak kena ni, so kita bincang berdua. So lebih senang bincang berdua dan kita selesaikan berdua macam tu. Ini pandangan daripada ketiga tetamu kita dan mungkin nanti kita nak tahu apa antara cabaran. Tapi selain itu kami nak juga anda dengarkan pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Pada saya memang kena berceritakan segala benda dalam kehidupan, which is sebab kalau kita terlalu menyimpan, dia akan jadi salah faham dan juga tak dapat memahami kedua belah pihak. Jadi berterus terang itu adalah lebih baik daripada berahsia. Sebab kalau tidak berterus terang dan kita dapat tahu sesuatu perkara tu daripada mulut orang lain, itu akan menimbulkan salah faham antara suami dan isteri. For me, like to be in a relationship, we have to be open-minded and kena sentiasa jujur je dalam setiap perkara. Whatever it is, apa you rasa ke, you kena terus cakap. Jangan simpan-simpan sebab kalau simpan itulah bila you pendam, one day meletup, itu yang risau. Janji trust each other. Sebab kalau kita dalam subconscious mind, kita fikir dia ni tak setia lah ni. Dia ni banyak rahsia lah ni. Jadi perkara tu boleh berlaku tau in future. Jadi kami suami dan isteri memang dah cakap, be positive, just support each other, trust each other dan minta Allah yang jaga. Kalau tanya saya dan juga isteri saya, kita orang memang share semua segala rahsia lah. Even social media saya adalah handphone dia, social media dia adalah handphone saya. Semua masuk dia tahu, masuk bank pun dia tahu. Sangat penting untuk kita communicate dengan pasangan kita walaupun benda tu rahsia. Rahsia ni boleh nak cerita semua. Mungkin bagi saya ceritalah semua benda dengan suami. Kita kan pasangan hidup semati. Kita harus bercerita. Ya, saya memang suka share everything dengan suami saya. Jadi apa-apa pun dia tahu. Itu yang dipanggil transparansi antara suami dan isteri. Segala-galanya dikongsikan dan ini komen daripada Nurul Atelia. Dari awal perkahwinan sampai sekarang dah 22 tahun dalam perkahwinan, saya lebih suka tidak berkongsi dengan orang luar kerana bagi saya aib saya nak suami
biar suami dan saya sahaja yang tahu dan kami akan perbaiki sesama kami. Kadang-kadang kita bagi tahu orang luar pun belum tentu masalah kita selesai. Itu cerita antara kisah rumah tangga kita dan juga orang luar. Kalau boleh saya ajukan sebelum kita ke Zaid, Encik Zaid, kita terus kepada Syikin dan juga Kat sendiri. Kadang-kadang dalam rumah tangga ini kita nak jaga hati pasangan. Ada perkara yang berlaku kepada diri kita, kita tak nak bagi tahu pasangan. Pernah berlaku dalam kalangan kalian atau tidak? Semestinya. Okey, melibatkan apa tu? Semestinya. Sebab contohnya macam past stories kan, benda-benda yang lepas. Seelok-eloknya macam bagi saya, kita tak perlu nak bercerita benda yang lepas sebelum kita kenal each other. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang pasangan kita mungkin rasa macam, kenapa macam ni, kenapa macam tu. Mungkin ada perasaan cemburu ataupun mungkin bila kita dah bercerita, benda tu akan lagi deep. So untuk mengelakkan, macam saya cakap dengan husband saya, tak apa Labi, your past story is your story, my story is mine. So kita start daripada perkenalan kita sampai ke hari ini. Itu yang saya kira. Okey, tetapi ada orang tidak menyukai apa yang dikatakan oleh Syikin. Mungkin tidak bersetuju, bukan tidak menyukai, tidak bersetuju sebab kata mereka, saya lebih rela tahu segala-galanya daripada orang luar yang memberitahu saya. Jadi bagi Kat sendiri bagaimana? Dia macam inilah. Cerita yang best memang best. Cerita yang tak best memang orang akan share. Itulah satu benda. Tapi bagi saya tak nak tahu cerita lama dia dan saya tak nak cerita lama saya. Tetapi apa benda-benda yang important saya akan cerita, yang akan menggugat. Macam contoh lagu-lagu saya. Dia tanya, lagu ni untuk siapa lagu ni? Of course saya akan cakap. Lagu-lagu saya memang ada kena-mengena dengan... Ini lepas kahwin ke sebelum kahwin? Sebelum. Lagu-lagu sebelum. Kita cerita habis. Ni lagu ni pasal ni. Lagu ni pasal ni. Sebab lagu-lagu saya kebanyakannya semua ada kena-mengena dengan kehidupan saya. Jadi saya bercerita dengan dia. Saya cerita pasal bukan relationship saja. Saya cerita pasal keuangan, saya cerita pasal macam mana saya struggle, macam mana dia nak tackle saya punya kemarahan apa-apa. Semua saya cerita kat dia. Sebab benda-benda ni, kalau saya cerita benda yang deep, yang tentang dulu dia ni dulu tu memang tak best. Memang takkan best. Bahaya, takkan best. Walaupun benda tu tak ada apa, akan jadi dendam. Betul. Akan jadi dulu dia buat macam ni. Mesti sekarang ni dia buat macam ni. Kan? Macam satu lagi, sharing information about, yang macam tadi ada cakap pasal handphone lah semua. Yes, of course saya akan bagi semua password, semua saya akan bagi. Apa-apa jadi kat diri kita tak tahu. Betul. One day tiba-tiba one of us tak ada ke apa-apa. So we have to know that. Kita kena tahu kita ada rahsia tu. Kan? Kita tak tahu lah orang lain kan rahsia. Kena tutup sikit. Ada dalam foto. I bagi you password. Tak ada. Password ada. Tapi password untuk galeri tak ada. Ada benda dirahsiakan. Tak semua diberi. Tak semua diberi. Password semua I bagi. Tapi password dalam application tak ada. Sebenarnya. Itu mungkin cerita daripada Kat. Kat sendiri bagi tahu ada perkara yang Kat boleh ceritakan dekat Syikin supaya tak timbul salah faham di kemudian hari. Tetapi Encik Zaid, kita nak tanya juga, dalam kita bercerita rahsia kita kepada pasangan, perlu ke kita untuk melihat karakter pasangan itu sendiri? Mungkin ada orang rasakan ada perkara yang kita boleh tipu sunat katanya. Perlu ke untuk kita lihat karakter pasangan? Betul-betul. Setuju. Dia macam inilah saya rasa lah. Dari segi kita kalau kita berbalik kepada pegangan Islam lah, pun diajar supaya ada benda kita tak perlu share. Jangan buka aib. Kalau benda tu tak membantu, malah betul kalau cerita lama tu, saya setuju dengan Puan Syikin sebut, cerita lama tu kalau tak ada faedah tambah nilai, value added kepada current relationship, baik tak payah. Sebab nanti dia jadi salah faham. Dan saya rasa orang yang dah masuk relationship baru ni, mereka faham dua-dua ada sejarah. Betul tak? Jadi tak perlu untuk diungkit balik dua-dua pihak lah, ataupun voluntarily kita bagi tahu saya dulu macam ni. Kalau benda tu kita rasa ada maksud di sebelah itulah. Saya rasa kalau tambah setengah jam lagi keluar macam so kita so maksud dia kalau tak perlu tahu. Jadi kita move on dengan kita pandang ke hadapan lah. Sebab kalau dari segi Tuhan pun dia kalau dia dah ampunkan dosa kita tu, tak perlu dah kita ungkit balik. Kecuali memang kita masih buat benda tu, mungkin kena bagi tahulah.
Dan rahsia ni kalau kita boleh tambah sikit, dia antara dua suami isteri sepatutnya tak ada rahsia lah. Betul. Bagi semualah password. Sebenarnya tak ada rahsia ni free, betul tak? Tak ada nak risau apa-apa. Bunyi telefon ting apa ke, okey tengoklah, tak ada apa, I have nothing to hide. Lega, bebas. Berbanding dengan orang yang banyak rahsia, dia rasa macam kenapa bunyi banyak phone ni kan? Dia mula kan. Ting ting ting. Ini something. So dia dah jadi stres dalam hubungan, dan stres tu dia akan berjangkit. Selagi tak settle yang tu, berjangkit yang lain. Lama-lama kita tak tahulah mana hala tuju hubungan. Itu yang mula masuk toilet bawa phone tu. Kan dah macam-macam isu. Saya kat sini siapa dengan mesej abang tu? Kita kan selalu biasa bunyi malam-malam. Tapi order. Bisnes tak apa. Betul. Tapi itu bagus. Kalau kita lihat dari konteks yang berbeza, sekiranya seseorang berkongsi segala-galanya daripada masa lampau mereka dengan pasangan, ianya boleh memberikan pasangan mereka trust itu. Betul. Ataupun kedua, memberikan mereka rasa takut tu. Dulu dia macam ni, lepas ni dia macam ni lagi tak? Itu pun masalah juga. Tetapi kalau dah kongsikan, bagusnya dia ni, dia jujur dengan saya. Jadi bagaimana anda melihat situasi sebegitu? Dia akan jadi apa orang cakap, berjaga-jaga. Dia akan jadi berjaga-jaga. Dia pernah cerita aku macam ni. Dia pernah cerita kat aku yang dia pernah buat macam ni. So aku kena jaga-jaga. Dan bila berlaku satu benda yang konon-konon tak dapat dihubungi, benda tu akan bermain dekat isteri kita. Betul, menghantui. Trigger. Apa benda buat ni? Apa ada benda dia buat. Cakap pergi studio tapi tak angkat phone. Mula. Dan kadang-kadang kita ada awkward moment. Kadang-kadang kalau kita buat salah kan, dia macam ada isteri akan tahu suami itu buat salah. Naluri seorang isteri tu Kalau kita buat salah, kalau kita ada kongsi satu sejarah, lepas tu kita buat muka tak bersalah. Tak, I tak buat apa-apa. kan? So dia akan teringat. Dia sangat Trigger, yes. Memang benda-benda situ kadang-kadang kita terkejut. Dia terkejut buat terkejut lah. Buat terkejut. Baik. Dan mungkin Syikin boleh kongsikan, ni mungkin selama ini dah berkahwin dah nak setahun ya. Okey, Pernah ini situasi saya nak tanyalah, dalam rumah tangga anda, pernah tak sesuatu yang awak baru dapat tahu, lepas tu macam kenapa selama ni saya tak tahu, awak berahsia dengan saya ya? Pernah tak ada situasi sebegitu? Tak pernah. Sebabnya kadang-kadang benda tu benda yang tiba-tiba terjadi. Lepas tu bila dia pun cakap, ni dah cerita-cerita dia. Macam, ya ke? Okey. Lepas tu at least dia dah bagi tahu saya. So saya dah tak ada nak korek lagi dalam ke apa benda. Bagi saya macam, ya ke? Contoh kan. So bagi saya macam, ya ke? Okey, tak apa. At least dia bagi tahu saya. Itu je. Sekurang-kurangnya tahu. Sekurang-kurangnya tahu. Sebab dia dah bagi tahu semua. Sebab yang penting macam sekarang, phone saya dengan phone dia, kita boleh tukar. Maksudnya kalau phone I ringing ke apa, dia tahu I punya password, dia tahu I punya WhatsApp, dia tahu everyday I message dengan siapa. Same goes with him. Termasuk dia punya social media semua. So bagi saya memang tak ada rahsia apa-apa. So kadang-kadang biasalah ada yang cakap, ni kawan lama I kan. Okey, siapa dia sebenarnya kan? So dia cerita-cerita. Okey. So at least I dah tahu dah tempat tu. And then rasa macam okeylah. Kita orang kenal ni, saya bagi satu buku ni. Ini datang dari saya. Open book. Basically bukan cerita kita ni bukan cerita-cerita yang macam tadi tuan cakap kan, yang akan merosakkan hubungan. Dia ada cerita-cerita yang akan merosakkan hubungan tu. Betul ada. Cuma tak payahlah. Kan, benda tu tak penting pun, tak ada membantu kehidupan pun kan. Lainlah kalau dulu kan I masak tempoyak dengan itu lain kan. Itu added value tu. Jangan sorok. Saya belajar dekat ni dengan orang ni sebulan. So benda-benda cerita tak apa, added value tak apa. Okey, baik. Dan tapi kalau kita bercakap tentang rahsia rumah tangga, kita berpegang kepada perkataan rahsia itu. Kadang-kadang rahsia ni sukar untuk dipendamkan. Makin kita, terutamanya bagi wanita, kita ni kalau wanita, kalau kita susah hati, kita akan pastikan semua orang di sekeliling juga turut susah hati dengan kita. Wow. Saya susah hati dia. Kita tak boleh pendam benda. Bukan pasal tu, dia nak share satu lagi nak simpati. Betul. Lepas tu kadang-kadang orang ni dia nak rasa aku faham. Aku faham tu kat semua orang kan. Cakap kat kawannya, aku faham perasaan kau. Padahal dia tak faham pun. Dia cuma nak dengar aku faham.
Betul. You betul. Sekurang-kurangnya emosi kita dah stabil. Kita dah mengurangkan beban emosi. Okey, baik. Encik Zaid, berbaki beberapa minit sahaja lagi sebenarnya. Kita suka bersembang topik ini dengan tetamu kita. Tetapi untuk mereka-mereka di luar sana, mungkin Encik Zaid ada sepatah dua kata ataupun nasihat kepada terutamanya pasangan suami isteri dalam keadaan media sosial sekarang ni kan. Apa nasihat Encik Zaid tentang jagalah rahsia rumah tangga ini serapi yang mungkin? Betul. Jadi berbalik kepada apa kita bincang awal-awal tadilah, trust. Foundation of trust tu kan, asas kepada kepercayaan itu adalah asas kepada kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga kita ni macam syurga kita boleh masuk buat apa saja dalam tu. Tapi kalau kita cerita kejap bocor, cerita kejap keluar dalam social media, kita pun akan rasa takut. Tapi kalau saya pinjam pepatah Tamil tadi kan, kalau benda tu happy, seronok, saya rasa tak ada masalah. Kan itu pun perlu minta izin dengan pasangan. Boleh tak? Contoh saya sendiri kalau cerita pasal anak-anak berjaya buat tu berjaya ni, sebelum saya share saya minta izin isteri saya dulu. Boleh sesuai tak kalau I share benda ni? Dia kata, macam tak sesuai. Tanya tuan diri dululah. Tanya anak-anak. Maknanya bagi kita nampak macam sesuai, tak semestinya anak-anak tu nak orang tahu. So sama-samalah kita pakat jaga rahsia. Tapi pada masa sama guna konsep yang Syirah cakap tadi, kalau pendam lama sangat pun, dia makan dalam. Tak boleh juga. Dia jadi barah kat dalam kan. So boleh share. Jadi konsep sharing tu biar ada had dia. Ada limit dia dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, insya-Allah bahagialah, selamat kita. Okey, Encik Zaid, tapi saya ada soalan. Kalau si isteri shopping tanpa ketahuan suami, guna kredit kad suami, dia berahsia boleh ke? Ni tak jadi rahsia. Kejap dia keluar dekat phone suami. Ting. Betul notification. Ini betul. Tapi suami akan rahsiakan yang dia tahu. Bagus. Ya, adalah kan. Macam kita orang sebab akaun kita apa pun dia kena make, I kena approve. So kita dua-dua kena tahu. Kita Menteri Kewangan. Yes, kita Menteri Kewangan. Exactly. Okey, baik para isteri, kalau shopping boleh berahsia, kalau benda-benda yang lebih serius kita tak payahlah berahsia bersama dengan pasangan kita. Sama juga dengan si suami lah ya. Jangan kita berahsia sangat bersama dengan isteri kita. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita, Encik Zaid, Kat dan juga Syikin atas perkongsian, atas tips yang dikongsikan. Kita harapkan terutamanya untuk pasangan-pasangan pengantin yang baru berdirikan rumah tangga dapat sedikit manfaat dari apa yang kita kongsikan untuk hari ini. Ya, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.